Perdana Menteri atas jasa seorang guru. Lahirnya seorang doktor atas jasa seorang guru. Lahirnya para cendekiawan atas jasa seorang guru. Dan lahirnya seorang kapten kapal atas jasa semua guru-guru. Guru seorang insan yang mulia, mengajar kita tanpa rasa jemu. Mereka banyak korbankan masa dan wang ringgit mereka untuk mengajar kita sehingga kita berjaya menjadi seseorang. Seperti yang kita selalu dengar, guru ibarat lilin yang membakar diri, sanggup berkorban nyawa, sanggup berkorban masa dan wang ringgit supaya murid-murid mereka berjaya di masa akan datang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam stay at home semua. Apa yang Rahman dan rakan-rakan akan bincangkan pada pembentangan kami pada hari ini? Jadi, setiap ahli kumpulan Rahman akan menerangkan tentang bagaimana untuk menjadi seorang guru dan apakah itu guru. Kemudian kita akan teruskan kepada Code of Ethics seorang guru. Seterusnya kita akan masuk pula ke dalam kes-kes yang berkaitan dengan seorang guru. Ada kes yang baik dan ada kes juga yang tidak baik. Dan di akhir pembentangan kami, kita akan bincangkan tentang apa yang kita dapat di akhir pembentangan ini. Seperti yang kita ketahui, setiap 16 Mei setiap tahun kita akan menyambut sambutan Hari Guru. Tapi adakah kita tahu kenapa kita menyambut Hari Guru? Hari Guru disambut bagi menghargai jasa-jasa guru dan pengorbanan mereka yang banyak mengorbankan masa, tenaga dan wang ringgit untuk mendidik anak-anak murid mereka. Terdapat banyak objektif Hari Guru diadakan pada setiap tahun. Antara objektif sambutan Hari Guru adalah bagi menghargai jasa seluruh guru di Malaysia dan meningkatkan semangat perpaduan antara seorang guru dan seorang pelajar. Sebelum tu, mari Rahman kenalkan satu persatu ahli kumpulan Rahman. Assalamualaikum, saya Muhammad Safi Safian. Start dulu. Hello everyone. Nama saya Prasad Alalaki Wamayesh. First of all, #stay at home. Hai guys. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faizal Fadil Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam stay at home. Saya Muhammad Ar-Rahman bin Abdul Wahid daripada kelas 26 IKO. Nama saya Haris bin Zaki. Okay, sini saya nak pesan #stay at home. Oleh itu, mari kita mulakan pembentangan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada mula pembentangan ini, kita akan bincangkan tentang profession seorang guru. Kemudian, kami akan teruskan pembentangan ini dengan Code of Ethics seorang guru. Seterusnya, kami akan meneruskan lagi perbincangan ini dengan kes-kes yang berkaitan dengan pendidik, iaitu guru. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Dan di akhir pembentangan ini, kita akan pergi kepada konklusi pembentangan kita dan kesimpulan. Pertama sekali, saya Muhammad Faik akan menceritakan atau menerangkan apa itu profession keguruan. Okey, yang pertama kita akan membincangkan apa itu konsep profession keguruan. Kita perlu tahu apa itu profession dan apa itu keguruan. Okey, profession ialah satu bidang atau pekerjaan yang mempunyai ciri-ciri seperti kemahiran intelek, latihan yang mencukupi dalam setiap bidang tertentu. Dan menurut Kamus Dewan 1970, guru bererti pendidik, pengajar, pengasuh. Perkataan lain, keguruan boleh diertikan sebagai perkara yang berkait dengan guru, iaitu peranan, tugas dan kelayakan sebagai seorang guru. Macam mana profession perguruan dijadikan? Okey, yang pertama, profession perguruan. Profession perguruan
direka oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang kedua, profesyen perguruan juga profesyen paling utama dalam proses penyerapan ilmu seluruh dunia. Yang ketiga, ia juga antara beberapa profesyen yang paling penting dalam pembangunan manusia. Macam mana kita nak tahu seorang guru profesyen dalam kerjayanya? Mari kita tengok ciri-ciri tersebut. Mari kita tengok apakah ciri-ciri profesyen keguruan. Yang pertama, guru harus meluaskan ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang mereka, termasuklah memahami selengkapnya isi pelajaran dan menyertai seminar pendidikan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya bagi mencapai objektif pelajaran secara maksimum. Yang ketiga, nilai, sikap dan profesionalisme, iaitu guru mampu mempraktikkan dan menyampaikan segala kemahiran yang ada dalam diri mereka. Yang keempat, kemahiran komunikasi, kerja kepasukan dan kepimpinan. Ia untuk lebih mudah menyampaikan ilmu kepada pelajar. Itulah sedikit informasi tentang profesyen keguruan daripada saya. Kalau mahu tahu selanjutnya, bolehlah lihat kawan saya Safiq Safian. Okey, bersama saya Safiq Safian. Selepas ini saya akan menerangkan ciri-ciri dan kepribadian guru. Check it out. Okey, berdasarkan gambar rajah guru cemerlang yang dipamerkan ini, rajah ini menerangkan pandangan pendekatan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahawa seorang pendidik menyampaikan ilmu berlandaskan ciri-ciri keislaman. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menyampaikan wahyu kepada umatnya. Berdasarkan rajah ini juga seorang guru mempunyai 3 ciri utama yang perlu ada, iaitu yang pertama, ilmu dari segi agama dan isi pelajaran. Yang kedua adalah kemahiran berlandaskan pedagogi, iaitu penyampaian dalam pembelajaran dan komunikasi antara guru dan murid. Yang ketiga pula adalah kepribadian yang dilihat dari segi belas kasihan dan hikmah dari seorang pendidik kepada semua murid. Ketiga-tiga ciri tersebut berkait rapat ke arah pembelajaran kepada pelajar. Siapa Abdul Sukur Syari? Apa tu guru berkesan? Okey, Abdul Sukur Syari ni dia yang telah merangka model guru berkesan pada tahun 2008. Okey, guru berkesan dia ada beberapa perkara seperti kualiti peribadi, pembelajaran dan pemudahcaraan, komunikasi, motivasi dan keyakinan diri, pengurusan bilik darjah dan ilmu pengetahuan. Apa tu proses PNP? Proses pengajaran dan pembelajaran ataupun proses PNP adalah situasi di mana proses pembelajaran antara guru dan pelajar. Guru, pelajar, sekolah dan kelas memainkan peranan yang sangat penting untuk menjalankan proses PNP dengan lancar untuk menghasilkan produk yang lebih bagus dan baik. Okey, berdasarkan kajian saya, proses PNP ia telah ditukarkan kepada proses PDPC. So, apa tu PDPC? Proses PDPC ialah proses pembelajaran dan pemudahcaraan. Proses ini di mana berlakunya interaksi antara guru dan pelajar, iaitu interaksi dua hala. Guru memainkan peranan yang sangat penting bagi pelajar. Dan ini adalah rajah pelaksanaan PDPC. Yang pertama, guru sebagai perancang. Yang kedua, guru sebagai pengawal. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Yang keempat, guru sebagai pendorong. Yang kelima, guru sebagai penilai. Dan yang keenam, murid sebagai pembelajar aktif. Okey, sekarang kita dah tahu apa tu proses PNP, apa tu proses PDPC. Okey, sekarang kita dah tahu semua proses-proses ini adalah sangat penting bagi pelajar dan pendidik. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hi, my name is Prasan. Now, I'm going to explain or I'm going to present the Code of Ethics for Teacher Profession. First of all, what is Code of Ethics? The Code of Ethics is a guide of principles is designed to help professionals conduct the business with honestly and with integrity. And why there is a Code of Ethics for Teacher Profession?
A professional code of ethics outlines teachers' main responsibilities to their students and defines their role in students' life. Above all, teachers must demonstrate integrity, impartiality, and ethical behavior in their classroom and in their conduct with parents and co-workers. Why the code of ethics is important? The importance of teacher ethics. Come, let's take a look. So these are some importance of teacher ethics. So you can watch this slide later. So now I'm going to move to my very important part, which is connected to the code of ethics of teacher profession. Code of ethics. As teacher, they need to know about all the code of ethics that require in their profession. Next slides are showing some of code of ethics which are provided by Ministry of Education in Malaysia. These are the code of ethics for teachers which is provided by Ministry of Education. So the first chapter is the teacher's responsibilities to the pupils in his or her care. There are some describing phrases to this chapter. In fact, there are a lot, but I'm only going to show you the most important and regularly needed for the teacher's life. So the first one, the teacher shall give foremost consideration to the people's well-being. The teacher shall act and shall be seen to act with justice. The teacher shall not intentionally expose the people to embarrassment or disparagement. So the next chapter, the teacher's responsibilities to their colleagues in the teaching profession. The teacher shall respect the professional standing and opinions of colleagues and shall maintain relations with them the highest standards of professional courtesy. The teacher shall recognize their obligation to improve their effectiveness as a teacher in every possible way. The teacher shall accept the authority of senior professional colleagues while retaining the right to express professional opinion. The teacher shall not accept the gratuity, gift, or favor that might impair or appear to influence professional decisions of actions. So, for the last chapter, this is the third chapter in the Code of Ethics provided by Ministry of Education. The teacher's responsibilities to the parents of their peoples and to the community. The teacher shall do nothing to undermine lawful parental authority, but shall be prepared to give advice which, in their professional view, is in the best interest of the people. The teacher shall make every effort to encourage parents to interest themselves actively in the education and welfare of their children. The teacher shall act within the community in a manner which enhances the prestige of the profession. So, for the last one, the teacher shall recognize the right of the parent to consult them through proper channels on the welfare or progress of our peoples. Okay, that's all for now. So, this is all about the code of ethics of teacher profession. Rainbow teacher. Some good teachers is a brilliant light, illuminating the prism of life, revealing to students the possibilities of rainbows. Thank you very much. So for now, I'm gonna end with this right now. Later, take a look on my other team members' presentation right after this. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Akhirnya kita sudah sampai ke bahagian perbincangan tentang kes-kes yang berkaitan dengan profession seorang guru. Seperti yang kita tahulah kan, guru ni ada kes-kes yang kita tahu guru dapat anugerah cemerlang, lahirkan banyak student-student yang cemerlang, dan yang seperti kita ketahui juga, kita dapat lihat dekat kaca TV yang mereka ni ada juga timbul kes-kes yang kita tidak senang untuk dengar, seperti kes cabul murid, kes rotan pelajar yang melampau dan banyak lagi kes-kes yang negatif. Tapi tidaklah semua guru-guru seperti yang kita sangkakan. Guru ni baik, tetapi sesetengah guru yang menyalahgunakan kuasanya sebagai seorang guru telah melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya di sekolah. Jadi sebelum Rahman teruskan lagi perbincangan kita tentang kes-kes ini, mari kita lihat sendiri video yang Rahman akan tunjukkan ini.
Seorang guru matematik mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kota Baru hari ini atas pertuduhan mencabul 2 muridnya pada Mei lalu. Tertuduh Rahizani Ibrahim, 42 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyentuh badan seorang kanak-kanak berusia 12 tahun di dalam kelas sebuah sekolah kebangsaan di Bacok pada jam 10.30 pagi. Astaghfirullahalazim. Seperti yang kita tengok kan dekat video tu, sanggup guru-guru tu melakukan kes-kes seperti itu kan. Agaknya sebab apa guru-guru tu boleh sampai melakukan perkara-perkara macam tu kan? Ni adalah sebab mereka tidak mengikut profession ataupun code of ethics seorang guru yang telah ditetapkan. Dan kemudian kurangnya didikan agama dalam seseorang diri guru itu sendiri. Dan kemudian mereka terlalu mengikutkan hawa nafsu mereka sehingga mereka melakukan perkara tersebut yang sebenarnya mereka sendiri tak nak lakukan, tetapi disebabkan hasutan dan godaan syaitan dan disebabkan sekeliling mereka, dan mungkin pada masa kini adalah pengaruh-pengaruh daripada televisyen, kaca TV, dan kita tidak tahu apa yang mereka fikirkan. Rahman nak call Cikgu Rahman sekarang untuk kita teruskan perbincangan kita dengan Cikgu Maziani. Hello. Hello. Assalamualaikum Cikgu. Salam, Rahman. Cikgu sihat ke tu? Alhamdulillah, cikgu sihat je. Rahman macam mana okey? Sihat Alhamdulillah. Cikgu, saya nak minta masa cikgu sikit. Saya nak tanya beberapa soalan lah dekat cikgu, boleh tak? Boleh. Cikgu free je ni. Rahman nak tanya apa tu? Okey, saya nak tanya beberapa soalan dengan cikgu. Sepanjang kerjaya cikgu dalam bidang guru ni, ada tak pengalaman-pengalaman cikgu yang cikgu nampak lah macam di kalangan cikgu-cikgu sendiri tu yang melanggar code of ethics seorang guru-guru, dan ada tak kes-kes yang berlaku dekat high school sendiri yang cikgu-cikgu tu melanggar code of ethics seorang guru lah. Lepas tu saya nak minta pendapat cikgu tentang apa yang berlaku, sebab yang seperti yang kita tahu sekarang banyak kan kes-kes yang keluar kat berita cikgu-cikgu seperti kes-kes cabul pelajar, merotan murid yang melampau-lampau, dan banyak lagi lah yang kes yang kita dengar dekat berita-berita. So saya nak dengar sendirilah daripada pendapat cikgu lah, dan mungkin ni boleh dijadikan sebagai bukti lah supaya kita tahu perkara tu sebenarnya memang berlaku di kalangan guru-guru. Oh, okey. Boleh. Sepanjang cikgu berkhidmat menjadi seorang guru, ada beberapa perkara yang cikgu dah perhatikan daripada situasi yang dah berlaku dekat sekolah tersebut. First, yang cikgu rasa yang memang melanggar kod etika bila tengah nak examination, biasanya cikgu akan perlu tanda tangan seorang ketua panitia untuk mengesahkan soalan peperiksaan untuk menunjukkan soalan peperiksaan itu telah disemak oleh ketua panitia dan disahkan oleh ketua sendiri. So basically setiap guru mata pelajaran kena melalui ketua panitia dan baru disahkan oleh ketua panitia sendiri, dan kena ada sign seorang ketua panitia tersebut. Sepanjang cikgu exam, ada berlaku kes ada seseorang cikgu tersebut meniru tanda tangan ketua panitia untuk mengesahkan kertas soalan tu sendiri. Macam benda ni perkara berlaku semasa peperiksaan dalaman sajalah, yang macam peperiksaan SPM, PT3 tu taklah macam kementerian sendiri tu tak, cuma macam peperiksaan dalaman tu. So diorang meniru tanda tangan ketua panitia tersebut, dia tiru dan lulus untuk tujuan Raizu. And then ini sangatlah tidak mengikut standard of procedure yang ditetapkan oleh pihak sekolah sendiri, dan diorang digunakan untuk kepentingan sendiri je. Selepas tu, contoh yang langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengelakkan perkara ni semakin berlaku, makin melarat. Cikgu sendiri buat aduan kepada pihak pentadbir sekolah untuk mengambil tindakan tersebut, sebab perkara ni memang melanggar SOP sekolah lah. Dan yang kedua, pernah ada satu kes ni, cikgu tersebut mengajar dekat dalam kelas, dan tanpa asal usul periksa tersebut,
pernah macam masa tu biasalah murid-murid kan akan bising dalam kelas kan. So maybe cikgu yang mengajar student tu dia tidak dapat mengawal situasi kelas tersebut, lalu dia menampar seseorang pelajar ni tanpa asal-usul peksa. Dia tak tanya lebih detail apa yang berlaku, dia terus menampar student tersebut yang tidak bersalah atas kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Actually perkara tu berlaku sebab dia tidak dapat mengawal situasi kelas sahaja. Murid-murid just bising, biasalah student kan. So lepas tu dia actually cikgu tu yang tak sengaja menampar pelajar tersebut sebab dia panas baran. Tapi sebagai seorang cikgu, kenalah jaga tingkah laku tersebut sebab ia akan efek seseorang pelajar tersebut untuk masa yang akan datang, jangka masa yang panjang lah. Dan langkah-langkah yang diambil sendiri oleh cikgu tersebut, cikgu tu telah berjumpa terus dengan pelajar punya parents sendiri untuk mengaku kesilapan dia dan minta maaf lah atas kejadian yang tidak dijangka yang telah berlaku sebab dia pukul anak dia kan secara tanpa usul peksa. Jadi apa pesanan cikgu-cikgu dekat bakal-bakal student yang kini belajar seperti di IPG? Apa pesanan cikgu kepada mereka sekiranya mereka telah menjadi seorang guru pada masa akan datang? Kalau bagi cikgu, pendapat cikgu ialah jika nak buat sesuatu, tolong berfikir dulu sebelum bertindak. Sebab kita tak boleh nak bertindak dulu. Dia akan, something yang kita bertindak tu akan efek untuk masa yang akan datang. Dan itu je lah. Cikgu boleh nasihatkan. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian. Sama-sama. Okey, baik cikgu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni Ahmad Faris bin Zaki menerangkan tentang guru berkesan. Guru berkesan. Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Abdul Syukur Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut. Bersikap profesional, kaya ilmu, bertindak di atas landasan etika dan tata susila kerja, sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran, prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa, berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid, melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa, menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. So, kenyataannya, adakah semua ciri-ciri tersebut telah kita miliki? Ataupun sekurang-kurangnya sebahagian besar daripada ciri tersebut telah kita amalkan dalam diri kita ataupun dalam organisasi. Tapi yang pastinya masih ramai guru yang masih kurang memiliki ciri-ciri tersebut. So, apa yang kita perlu lakukan untuk meningkatkan pengajaran dan pelajaran guru berkesan? Untuk menjadi guru yang berkesan, kita perlu berubah. Kita perlu menganjak paradigma. Kita perlu melakukan lonjakan kuantum untuk meroboh dan meruntuhkan tembok penghalang pertama dan utama, iaitu menolak perubahan, resist change. Ken Blanchard mengarang sebuah buku iaitu The One Minute Manager. Beliau menyatakan dalam buku tersebut bahawasanya manusia liat dan sukar untuk menerima perubahan. Jika seorang guru dapat mengamalkan ciri-ciri yang disebut tadi, ianya dapat meningkatkan prestasi sekolah, anak murid maupun prestasi guru itu sendiri. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, Datuk Seri Alias Ahmad, semasa menyampaikan anugerah Tokoh Guru Kebangsaan 2018 kepada Hamzah Othman pada Majlis Pelancaran Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang ke-47. Beliau juga merupakan bekas guru cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Mansur, Kuala Terengganu. So, siapalah kita tanpa guru? Siapalah kita tanpa didikan mereka? Apa yang akan jadi kepada anak bangsa tanpa mereka? So, wajarlah mereka diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di sini. Kesimpulannya,
profesyen seorang guru adalah mendidik insan-insan di muka bumi ini ke arah yang lebih baik. Jadi, terdapat pelbagai pengajaran yang telah kita peroleh. Oleh itu, saya berharap pengajaran tersebut dapat memberikan manfaat kepada diri kita. Sekian, terima kasih. Itu saja pembincangan dari kami. Kami harap dengan kami ini dapat memberi sebesikit ilmu tentang profesyen perguruan dan dapat memberi manfaat kepada semua. Maaf kalau tersilap kata. Yang baik datang dari Allah, yang buruk itu dari kami. Sekian, terima kasih.